ya, dalam keadaan kesulitan masa atau tengah masa. Alhamdulillah kami sangat bersahaja Datuk ya, dapat bersama dengan Tuan Guru kita pada malam ini. Jadi tampung dengan masa ya, semaksimum mungkin Tuan Guru ya, lebih pastikan pada malam ini ya, banyak kita akan dapat insyaAllah. Jadi itu saya ceritakan dengan segala hormatnya yang bangga Tuan Guru kita untuk mengongsikan ini kepada kita insyaAllah. Jadi nanti yang selalu mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi surau, saf kepimpinannya, wakil-wakil pengurusi masjid, seterusnya ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah dengan kurniaan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Nikmat Allah kalau nak kira, nak hitung, tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung banyak. Daripada sekecil-kecil nikmat sampailah sebesar-besar nikmat. Itulah nikmat Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk tajuk istiqamah, saya suka membaca sebuah hadis sebagai peringatan untuk saya dan juga kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Hadis yang sepatutnya kita letakkan nombor satu pada hari seperti ini atau semalam. Maksud saya pada 1 Zulhijjah. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min al-ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qal walal jihad fi sabilillah illa anna rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bihi syai' au kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan lain lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada apa-apa pun nisbah pada hari 10 awal Zulhijjah ni, sebarang amalan soleh yang kita lakukan pada waktu seperti ini jauh lebih baik daripada segala-galanya. Dari segi pahala, nilai tinggi sangat. 1 sehingga 10 Zulhijjah. Jadi sahabat nak bandingkan apa Nabi sebut hebat pahala tu, lalu sahabat kata macam mana pula nak banding satu amalan seperti jihad fi sabilillah dengan waktu 1 sehingga 10 Zulhijjah ni. Nabi kata sekalipun jihad fi sabilillah. Artinya kalau kita sedekah, kalau kita puasa bolehlah, kecuali hari 10 tak boleh, tu hari raya. Itu hari Zulhijjah, hari raya Adha. Kalau kita baca Quran, kalau kita buat apa ibadat, maka pahalanya cukup besar di sisi Tuhan.
Justru para ulama gesa kita untuk buat pahala. Sebab tuan-tuan tahu, tempoh ini adalah satu tempoh di mana berlaku satu penyatuan ummah ke arah tempat yang satu pada kebanyakannya, yang mewakili seluruh pelosok dunia menuju ke Makkahul Mukarramah. Mereka hak pergi dengan slogan labbaik Allahumma labbaik. Sekalipun mereka tu orang Arab, orang Cina, orang India, orang Melayu, orang putih, orang Jepun, orang Korea, selama mana mereka pergi ke Mekah, mereka orang Islam, mereka laungkan dengan slogan yang satu. Justru marilah sama-sama pada 10 ni saya nak ajak, kalau boleh malam tu bangunlah semayang, adulah hajat tuan-tuan kepada Tuhan Rabb Al-Alamin. Kalau boleh kaki tu biar rajin ke masjid, ke surau. Kalau boleh kita hadir majlis ilmu, mudah-mudahan majlis ilmu pada malam ni dipahlakan kita dalam mizan hasanat kita pada hari yang dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nuktah yang terakhir sebelum kita masuk istiqamah ini, iaitu saya syorkan kepada tuan-tuan, kalaulah ada sikit duit, bukanlah sampai 3 juta, tapi dalam bank tu ada 3,000, 4,000, jadikan ia sebagai acara tahunan tuan-tuan dengan mengambil sejuzuk daripada duit tuan-tuan untuk berkorban kerana Allah. Saya syurkan, kerana dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat kifai, maknanya setiap rumah kena ada wakil seorang korban sekurang-kurangnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallana. Siapa yang ada keluasan, mana ada harta lah sikit, dia tidak korban, jangan hampir tempat semayang kami. Dalam bahasa mudah, mana semayang raya. Dalam bahasa mudah, tak patut langsung hang. Kenapalah kedekut sangat? Kenapalah jimat dah lalu? Nak korban sikit takkan tak boleh. Gitulah seolah-olah. Jadi kita cuba. Kalau kita tak mampu, kita pakatlah dengan bini kita, dengan anak kita, cari duit, korban atas satu nama kita ke, nama isteri kita ke, nama anak kita ke. Kita buat sebagai satu agenda kita, ibadat kita, tahunan kita, kerana kita junjung firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu salat untuk Tuhan kamu dan korbanlah. Jadi sekurang-kurangnya kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, maka kebaikannya besar. Apa kata Nabi? Kalau orang tu berkorban, pahalanya besar, Allah ampun dosa. Pahalanya besar. Natang korban hak dia cari, hak gemuk, hak bertanduk, hak berbulu, hak berkuku besar ni, kata Nabi apa? Wa innaha latati yaumal qiyamati bikuruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Natang korban ni macam kerbau besar, lembu besar, kibah besar atau apa pun, dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Datang bukan nak tanduk kita, tapi nak memberi syafaat kepada pelaku korban tersebut. Jadi ambillah peluang. Jadikan budaya, bukan budayalah, memang ibadat. Sekurang-kurangnya setiap tahun sebahagian. Kalau kita ada rezeki lebih setahun, setiap tahun seekor lembu. Kalau ada lagi 2 ekor, kalau ada 3 ekor, tak jadi masalah.
Yang penting mengikut kemampuan yang ada pada kita. Cuma jangan tak korban. Cubalah, melainkan kita susah. Saya nak cerita satu kisah. Ingat 2 tahun lepas, setahun lepas, seorang Palestin datang ke pejabat saya. Biasanya jabat mufti wilayah ni tetamu banyak tuan-tuan. Hari ni daripada Syria datang. Duk cerita, saya tanyalah maklumat. Seorang Palestin ni datang. Biasanya bila cerita-cerita saya akan tanya. Saya kata, ada tak cerita-cerita pelik aku nak buat cerita kat orang? Sedap juga. Dia cerita banyak. Cuma saya nak ambil satu saja bab korban. Seorang lelaki ni, dia ni selalu korban. Dia kaya. Entah macam mana, dia orang Palestin. Ekonomi jatuh. Mungkin ada sekatan daripada Israel dan seumpamanya, menyebabkan dia tak mampu korban. Kawan dia datang, kawan dia kata, saudara, kau ni memang selalu korban lah, tak patut. Dia pun mikir balik rumah, temu bini, macam mana kita nak korban. Bini dia kata, jom kita tengoklah duit-duit kita. Tengok, cari kumpul banyak-banyak ni, cukup korban. Dia pun pergi beli seekor kambing. Beli seekor kambing. Kambing tu buat naik atas kereta. Kereta dia ni macam orang panggil, kita kata highlight lah, terbuka belakang itu. Gitulah, mana buruk je lah. Kereta biasa naik. Bawa kambing tu. Adalah jaga. Dalam perjalanan, malu kot lorong-lorong kecil ni, nak sampai rumah, kambing ni melompat, jatuh ke bawah tu, berlari. Kawan ni pun beri, kejar kambing. Tengok kambing masuk ke satu lorong. Akhir sekali kambing ni masuk dalam sebuah rumah. Bila masuk dalam sebuah rumah, suka orang rumah tu. Jadi apa lagi, kawan ni pun pergi ketuk itu kambing saya. Masa tu kata orang ni, saya tengok ada anak tuan rumah tu sedang peluk kambing. Sayang. Anak tuan rumah tu sedang peluk kambing. Bila anak tuan rumah sedang peluk kambing, dia jadi susah hati. Lalu dapatilah ni Syekh, mata arba'in ada tak? Lepas pada tu, dikatakan selepas daripada dia peluk kambing tersebut bersama dengan budak-budak ni, dia pun ambil kambing. Maka perempuan tu kata, saudara, kalau boleh kambing tu minta kami lah. Ayah budak ni mati dah. Ni anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Dok peluk kambing dia, tak datang hati dia. Allah. Balik, tinggal kambing. Sapa di rumah, bini pun tanya, mana kambing? Dia semenung. Akhirnya dia jawab. Dia cerita A to Z. Bininya orang yang waras, yang baik. Ambil kalung ataupun rantai, ambillah, pergi gadai, duit tu beli kambing. Dah kita niat nak korban juga. Tak apalah waktu korban pakai budak tu, biarlah dia main ke apa ke. Dia pun pergi. Sampai kat pelabuhan, dia tengok sekapar kambing baru sapa. Dia tengok, ambil seekor gemuk. Sudah turun, tanya berapa seekor. Tuan kapal, tuan kambing tu kata, kambing ni kami bagi percuma je kepada awak. Dia kata, kenapa? Kami ni bersyarikat 2-3 orang. Kami sepakat menyatakan, sesiapa yang datang pertama beli kambing, kami nak bagi saja. Allah ganti daripada hak kecil kepada hak besar lagi.
Itu saya nak cerita, kelebihan korban ni banyak. Jadi cubalah kita berkorban, jangan kita tak berkorban. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang nak diangkat pada hari ini adalah istiqamah. Saya bacakan sebuah hadis yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam matan Arba'in Nawawiyahnya. Hadis daripada Sufyan bin Abdullah yang menyatakan, ya Rasulullah, qul li qawlan la as'alu ahadan ghairak. Satu kata, inna syara'il islami kasirah fa akhbirni anil islam hatta la as'al ahadan ghairak, atau kama qala. Ya Rasulullah, Islam ni banyak benar. Kalau nak baca ni banyak, luas Islam ni. Cuma tolong bagi tahu kepada aku satu khulasah, satu kesimpulan berkenaan Islam ni. Bila sebut hak tu, aku tak payah tanya seorang pun lepas ada kamu. Padahal hak tu je, cukup hak tu. Nabi pun jawab, qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis ni menjadi satu gambaran cara sahabat. Sahabat ni tuan-tuan, bila dia temu dengan Nabi, dia nak ambil faedah daripada Nabi. Dia nak ambil istifadah daripada Nabi. Kita tak, kadang-kadang kita tengok orang alim, kita tengok, kita ada dia. Sepatutnya kita cuba ambil manfaat daripada dia. Jadi perangai sahabat, dia nak dapat hadiyun nabawi, nak dapat petunjuk Nabi. Dia tanya Nabi SAW, maka Nabi pun jawab. Ini cara akhlak para sahabat dengan Rasulullah SAW. Maka dia tanya. Dan dia tanya ni pula tak macam kita, kadang-kadang tanya benda. Ada projek tak? Kokok ada lah, tender-tender ada tak? Dia tanya tentang agamanya. Kalau baca sejarah sahabat, banyakkannya tanya tentang agamanya, tentang akhiratnya, tentang untuk nasibnya, tentang syurga, tentang neraka. Ini yang dia tanya. Bacalah dalam hadis yang banyak, kita akan bertemu macam itu. Makanya bila dia tanya macam itu, Rasulullah SAW jawab, katakanlah aku beriman dengan Allah. Aku beriman dengan Allah. Iman ini perkara yang paling mahal, tuan-tuan. Apa makna iman? Makna iman ini 3 perkara. Tasdiqun bil qalb, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawarih awil arkan. Membenarkan dalam hati, nyatakan dengan lidah, dan juga beramal dengan apa? Dengan anggota tubuh. Itu makna iman. Kalau orang tu sekadar beriman dengan kata dia membenar dan dia sebut tapi dia tak buat, orang tak panggil beriman. Yang makna iman yang sempurna. Sebab iman ni dia ada mumtalak. Saya contoh, saya kata kat tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, tenang, jangan kopoh, duduk betul-betul. Tuan-tuan kata, kenapa Ustaz? Saya kata, belakang tuan-tuan tu ada seekor anak ayam. Apa tuan-tuan kata? Hehehe, Ustaz agak nak bergurau. Sebab terus mari dalam mindset anak ayam ni, aku tekan pun mampu, seolah-olahnya. Tapi kalau saya kata, saudara-saudara sekalian, tenang, di belakang tuan-tuan ada seekor harimau. Apa tuan-tuan buat? Sebelum rimau tu melompat, tuan-tuan dulu melompat. Tuan-tuan take action. Sebab apa? Sebab kita faham rimau ni mati. Sedangkan tak mesti macam tu. Macam rimau di Dunggung baru ni tak mati. Dia jilat peha orang je. Walaupun orang tu kata ni bukan rimau mainan, kata boh. Dia kata ni rimau betul, harimau betul. Hak mati dah rimau tu. Ni nak cerita maknanya bila kita telah masuk, kita kena ada action, tindakan. Itu makna iman. Kita sakit,
Masuk hospital 14 hari. Keluar Tok Iman, pengusi, orang kampung mari ziarah kita. Bila mari kita, dia tanya macam mana, kata alhamdulillah seronok, alhamdulillah sihat. Macam mana? Kata umur hamba 60 tahun dah. Tapi hamba sakit, masuk hospital dalam 8 kali, 10 kali. Tapi kali ni terbaik, the best. Kata apa pula best masuk hospital? Kita tahu tak, sakit saya ni, saya kena bayar sahaja hampir 200,000 Allah. Tapi dapat biaya. Obat saja harganya Masya Allah. Dia bagi ni dekat 10,000. Kita boleh tengok obat Allah. Dia puas hati dengan doktor, dia puas hati dengan ubat, dia puas hati dengan rawatan, dia puas hati dengan nurse, dengan MA, dengan apa ni, misi, dengan layanan keseluruhannya, the best layanan. Bayaran pun mahal tapi tak kena bayar, alhamdulillah, puas hati. Setiap kali masa nak makan ubat, pagi dia pun ambil botol obat, dia pun tengok, wahai obat, aku beriman denganmu, aku percaya obat ni baik, aku percaya kenyataan doktor, tapi tak makan, sembuh tak? Adat kata sebab tak cukup, dia hanya percaya dan sebut tapi tak buat. Maka iman ni macam tu. Orang yang beriman ni, inilah keadaan masalah. Iman ni tak boleh dijelmakan dalam kehidupan kita. Sepatutnya iman kena jelmakan. Saya beriman, dengan sendirinya sifat yang tak baik tinggal. Saya beriman, dengan sendirinya sifat yang baik masuk. Itu makna iman. Iman ini yang sepatutnya kena ada. Kita tak nak iman nipih lebih daripada kulit bawang, nipih. Yang kata Nabi SAW, asbahar rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Ada orang tu pada waktu pagi dia beriman, waktu petang dia kufur, waktu petang dia beriman, waktu pagi dia kufur. Macam pecah baju pakai baju. Kerana dia jual agamanya dengan sedikit mata benda dunia. Dia rebah. Sedikit offer dan tawaran, dia telah hilang pedoman. Akhirnya dia rugi, tuan-tuan. Inilah bala apabila manusia tidak pasak iman dengan sebenar-benarnya. Bila dah kita punya iman yang kental, iman yang baik, maka iman ini jangan anggap bahawa ia sebagai satu yakin seorang tu iman. Dah. Iman ini keseluruhan kehidupan kebaikan sebagaimana Nabi sebut. Apa Nabi sebut? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wa fi riwayatin wa sittuna syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Hak paling tinggi sekali la ilaha illallah. La ilaha illallah tu sebutan, itu juga ikrar, itu juga yakin. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Hak paling rendah buang sampah atas jalan, hak perkara menyakitkan. Daripada atas jalan tu buang kat lain. Ini perbuatan. Dan malu itu sejuzuk daripada iman. Malu itu akhlak. Wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi iman ini kita kena tengok keseluruhan, bukan maknanya yakini semata-mata. Baik. Dan nombor 2, subjek tajuk kita ialah summastaqim, maka hendaklah kamu istiqamah. Istiqamah ini, tuan-tuan, dia cukup mahal. Kerana istiqamah ini perintah Allah kepada Nabi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna khabir.
Apa makna? Maka hendaklah kamu beristiqamah sebagaimana kamu diperintahkan. Allah perintah suruh istiqamah. Apa makna istiqamah? Istiqamah ni asal bahasanya maknanya diri. Terbangun diri itu qamah. Itu asalnya. Kemudian masuk alif sintak istaqamah. Alif sintak ni asalnya maknanya talab. Maknanya minta supaya boleh diri. Bila diri itu nak stabil, pegang betul-betul. Bila betul-betul okey. Zaman dulu orang nak buat rumah, maka dia buat tiang. Tiang-tiang kayu je lah. Tiang tu nak pacak tu, kena tengok diri dia betul. Betul tak? Betul tak? Ni tengok macam-macam. Orang ni kata tak betul lagi. Betul. Ambil pula ukur air tu, tengok betul tak, sama tak, timbang. Oh, macam tu. Jadi bila kita kata istiqamah dengan makna minta diri, artinya minta stabil. Perbuatan kita sembahyang malam. Siapa dia boleh sembahyang malam? Semua boleh sembahyang malam. Saya yakin semua sembahyang malam. Tapi satu payah. Apa payah? Sembahyang malam tiap-tiap malam. Tu berat Ustaz. Tu berat. Hamba kalau semalaman boleh, 2 malam boleh, 3, tapi kadang-kadang letih, dah agak-agak. Siapa di kalangan kita rajin pergi masjid ni? Boleh surau ni? Boleh, semua boleh. Tapi kalau saya tanya satu soalan, siapa yang boleh pergi ke masjid setiap waktu? Tok Imam kata aku tak pergi. Tok Imam kata aku tak pergi. Tok Bila kata aku lagi tak tugas, aku tak pergi kau. Ambil. Tak, kebetulan maknanya ada masalah. Ada uzur, ada ni. Siapa-siapa dia pun, saya pun sama lah. Yang itu orang yang boleh istiqamah, itulah orang hebat. Ini makna istiqamah. Jadi makna istiqamah ni dia ada 2 perbezaan. Istiqamah dengan satu lagi kalimah iltizam. Kata ulama, iltizam ni dalam bab semua perkara. Sama ada membabitkan pahala atau tidak pahala, tu maknanya iltizam. Sama ada perkara tu okey ke KO ke apa ke, tu iltizam. Dia iltizam. Iltizam maknanya dia tiap-tiap pagi pergi kedai Makda makan roti canai. Iltizam dia. Dapat pahala makan ke kedai Makda tak? Biasa je lah. Istiqamah ni hak baik-baik. Syekh, mamak tu istiqamah sungguh. Apa dia? Isap okok semua. Daripada dulu dia pakai isap okok. Istiqamah dia. Saya ingat dia daripada umur 12 tahun. Sekarang umur dia 60 tahun. Isap okok. Tapi batuk kering dah ni, TB dah sikit. Tapi dia istiqamah. 3 buku sehari, 2 buku sehari, istiqamah. Itu bukan istiqamah. Sebab isap okok ni bukan dapat pahala. Dia hak istiqamah ni hak dapat pahala. Macam saya sebut tadi. Sebab itu Allah suruh Nabi fastaqim kama umirta. Istiqamah ni hak baik-baik. Yang inilah yang kita kena faham mana istiqamah. Diikat iman dengan istiqamah. Sebab iman dengan Allah hak baik, maka itu istiqamah. Ni istiqamah. Istiqamah ni dia ada peringkat-peringkat ni. Satu peringkat wajib, minimum. Ini ramai orang boleh buat. Contohnya istiqamah puasa Ramadan, boleh ya. Istiqamah semayang fardu, setiap waktu fardu 5 waktu dia semayang, itu istiqamah. Itu boleh. Istiqamah bayar zakat fitrah setiap tahun, boleh. Itu biasanya ramai orang boleh. Istiqamah yang kedua yang lebih tinggi daripada itu ialah istiqamah yang sunat. Salat fardu berjemaah di masjid. Allah. Hari ni nak sembahyang berjemaah di masjid istiqamah ni payah. Ini daripada situ kita faham mana istiqamah ni. Inilah yang kita kehendaki.
melazimi sesuatu dengan tidak akan berhenti dan teruskannya sekalipun dalam keadaan kesukaran, tapi dia tetap istiqamah, maka itulah istiqamah yang baik. Saya contoh dengan masa yang tak cukup ni. Pertama, saya contoh semayang berjemaah di masjid. Seorang ulama besar bernama Al-A'mash. Al-A'mash ni namanya Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash ni orang alim besar sezaman dengan Abu Hanifah. Dia sakit, umur hampir 80 tahun, 70 tahun lebih, nak mati. Dalam sakaratul maut, datang anak-anak, bini semua sekali ni pakat nangis. Cucu, dah abah nak mati, atuk nak mati. Sedang menangis ni, dia pun tengok, dia cuba kumpul kederak yang ada padanya, lalu dia kata pada anak bini dia, wahai keluargaku, jangan kamu menangis. Aku nak bagi tahu kepada kamu, aku dah 60 tahun tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. Ada berani baik? Saya pun tak mampu. Aku tu bukan saya. A'mash tu, ulama besar ni. 60 tahun tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. Apa makna? Maknanya 4 perkara. Pertama, dia semayang di masjid. Tak kata imam nak bagi rumah kita semua sampai 60 tahun. Kedua, dia semayang awal waktu. Boleh ke Tok Imam kata kita, kampung kita buat pelik sikit ustaz, saudara-saudara kita semayang zuhur ke 4 petang? Pengurusi kata you are fired. Tak boleh, kena mayang awal waktu. Ketiga, dia berada di saf pertama. Kalau kita mari saf hujung, biasanya dan rakaat akhir je, dan tahiyat akhir je. Yang keempat, orang ni biasanya khusyuk semayang. Ni orang hebat, istiqamah. Sa'id ibn al-Musayyib yang digelar sebagai Sayyidut Tabi'in di Mekah, di Madinah, dia katakan, aku tak pernah luput takbiratul ihram dalam masjid Nabi 40 tahun. Allah Akbar, ni orang apa ni tu? Semayang. Ustaz, itu zaman hebat Islam, zaman orang kuat. Ni zaman kita ni macam mana tuan-tuan? Zaman sekarang pun ramai orang istiqamah macam ni. Ada. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, ada seorang lelaki tu namanya Abdullah Al-Asiri, orang Mekah. Sudah 60 tahun dia semayang berjemaah, tak pernah tinggal. Apa peliknya? Peliknya tuan-tuan, dia tak boleh jalan. Dia mari sejik kampung dia tu ngakak. Faham mana ngakak? Paralyzed. Allah tengok. Kita gauk tak ada apa, tak ada, tak pergi sejik, malah mari surau. Orang macam ni, tengok istiqamah. Malu kita tuan-tuan. Seorang lelaki Yaman, rumah dia daripada masjid lebih kurang 300 meter atau 200 meter atau 400 meter. Dia pergi setiap waktu. Peliknya dia buta. Dia buta mata zahir, tapi dia celak mata hati. Dan nak pergi macam mana? Dia pasang tali daripada rumah dia, tangga rumah dia sampai masjid. Tali tu duduk atas tanah. Jadi bila dia turun tu, dia ambil tali, akad tali tu, dia lurus ikut tali. Orang buta pergi masjid, orang celak tak pergi masjid, berat. Ada seorang tu pergi ke masjid. Ni boleh tengok dalam YouTube, tuan-tuan. Macam mana dia pergi masjid, tuan-tuan? Guling
Faham dia guling? Macam komando guling. Sebab apa? Sebab tangan dia tak ada. Sebab kaki dia tak apa gagah. Guling. Golek. Faham dia golek? Golek. Nak buka Quran dengan kaki. Haram kita buka Quran dengan kaki kerana hina, tapi dia dapat pahala. Sebab dia tak ada benda dah. Memang dia kena guna kaki dia dah. Ambil sembahyang guli, mari masjid, kenal masjid. Ni orang istiqamah. Malu kita tuan-tuan. Pergi masjid, istiqamah mereka. Kita nak macam tu. Nak kenal satu tempat tu baik tak baik, berapa ramai jemaah masjid majlis surau. Kalau slow, tak saya cakap banyak lah. Lemahlah kawasan tu. Ini satu. Ni istiqamah dalam pergi masjid, pergi surau, sembahyang berjemaah. Istiqamah yang kedua, belajar ilmu. Mari belajar. Ini menjadi tradisi para ulama zaman dahulu, dia pergi belajar. Cari ilmu, belajar ilmu, kutip ilmu, pergi belajar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah 8 kali belayar, berpuluh-puluh tahun pergi belajar ilmu. Pergi daripada Mekah pergi Madinah, pergi Kufah, pergi Yaman, berakhir pada tahun 199 Hijrah, sehingga wafat dia 2 tempat hijrah, pergi ke Mesir. Bolang-alik bukan dekat-dekat zaman dulu. Mana ada kereta, mana ada kapal terbang, mana ada bas, jalan kaki, naik kuda, naik unta. Setakat tu semangat belajar ilmu. Ada seorang tu pergi ilmu ke Mesir kerana nak dapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tanya, kerana tu je, tak ada kerana lain. Maka dibaca kepadanya hadis, orang yang mari kerana ni baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju ke mencari secangkir ilmu, ke majlis ilmu, Allah akan mudah baginya jalan ke syurga. Ayub As-Sakhtiyani, Abu Tamimah, guru kepada Imam Malik rahimahullah, perawi hadis terkemuka, orang Madinah. Orang tanya dia, ya Ayub, apa amalan kamu nak lakukan kalau kamu mati ketika itu? Dia jawab apa? Aku nak sangat masa aku mati tu, ketika itu aku sedang menuntut ilmu. Istiqamah menuntut ilmu sampai mati. Seorang ulama besar Islam, ahli falsafah, filosof yang terkenal, Al-Bairuni, nama gelarannya Abu Raihan Al-Bairuni. Berhenti ke terus dulu? Berhenti dulu ke terus je? Terus je. Boleh 2 jam lagi? Tengok muka tu memang tak boleh. Kita bincang bab istiqamah, nampak tak apa istiqamah. 10 minit saja saya ambil, insya-Allah. Saya ni bukan jenis kaki ceramah panjang. Kalau orang suruh berhenti, saya berhenti lalu sebenarnya. Tapi tak tergamuk lah. Okey, 10 minit lagi sebelum pukul 9 kita berhenti, insya-Allah. Abu Raihan Al-Bairuni, tuan-tuan, Gustave Le Bon, seorang terkemuka di Perancis, kata Al-Bairuni ni lebih hebat daripada Socrates, daripada Aristotle, daripada Plato, daripada ahli falsafah Greek tua. Orang bijak, orang Islam. Al-Bairuni mati usianya 78 tahun. Masa dia sakit sakaratul maut, anak murid dia mari ziarah. Anak murid dia mari ziarah, dia pun cakap dengan anak murid dia. Dia kata, aku nak bincang denganmu hukum berkenaan pesaka Al-Jaddul Fasid, nenek yang rosak. Macam mana keadaan pesakaan dia? Maka jawab orang ni, Tok Zulna, tak payahlah bincang ni. Dia kata, tak, kita bincang. Lalu dia beri satu pelajaran yang baik pada murid-murid dia. Dia kata,
la an alqallaha alima khairum min an alqahu jahila. Bahawa aku menghadap Allah dalam keadaan alim tahu jauh lebih baik daripada aku menghadap Allah dalam keadaan aku jahil. Sudah belajar tu, anak murid dia keluar rumah, dengar dia sesak nafas, patah balik, mati dah dia. Mengkhatamkan akhir hayat dia dengan ilmu. Itu istiqamah dalam ilmu. Yang ketiga, istiqamah dalam zikrullah. Ini pun penting. Kita setiap kali sudah semayang, mengikut hadis Muaz bin Jabal, Nabi kata kepadanya, ya Muaz, inni uhibbuka alla tada'a dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Muaz, aku sayang, cinta kat kamu. Jangan kamu tinggalkan setiap kali selesai semayang daripada kamu baca doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk zikir kepadamu, syukur kepadamu, dan baik dalam ibadah. Jadi zikir ni kita minta dengan Tuhan. Orang yang banyak zikir ni, ini orang yang baik. Nabi menghubungkan kehidupan dia dengan zikrullah. Allah menghubungkan acara ibadat dengan zikrullah. Kita sudah semayang, suruh zikir. Sebab itu sudah semayang kan ada wirid subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, dan seumpamanya. Sudah haji, faiza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Bila sudah selesai ibadat haji, maka banyaklah zikir pada Allah sebagaimana kamu zikir abah kamu atau lebih lagi gitu. Zikir betul-betul. Zikir. Orang yang zikir kepada Allah, insya-Allah mati pun dalam keadaan zikir kepada Allah. Sebut la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Khalid bin Ma'dan rahimahullah, seorang ulama besar di Syria, digelar sebagai mukhadram. Zaman sahabat, sepak zaman Nabi tapi tak temu dengan Nabi, jadi dipanggil mukhadram. Khalid bin Ma'dan ni asalnya orang Yaman, duduk di Syria. Dia katakan setiap hari dia zikrullah tak kurang daripada 40,000 kali sehari. Allah, banyaknya. Seorang saleh ditanya, kau zikir kepada Allah istighfar berapa kali sehari? Dia kata zikir. Orang tanya dia berapa kali? Aku hanya mampu istighfar pada Allah sekadar 18,000 kali sehari je. Kita 8 kali, banyak je. Ni maknanya zikir pada Allah. Saya pernah dengar selepas selesai ibadat haji beberapa tahun lepas, ketika berada dalam Masjidin Nabawi, dengarlah seorang ceramah Arab lah. Dia cerita satu kisah. Seorang lelaki ni, dia selalu zikir pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Zikir banyak-banyak. Satu hari dia naik kereta dengan anak-anak dia, van ke kereta ke, dia naik dengan anak-anak dia. Anak-anak ni bising. Wah, 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 wah. Bising dalam kereta. Budak-budak, anak-anak ni seronok nak melawang, nak duduk tepi lah, tak penekong lah, macam-macam lah, cakap, bobak-bobak cakap. Sedang cakap tuan-tuan, tiba-tiba bapa ni yang bawa kereta ni, yang kaki zikir ni, dia kata ke anak dia semua, diam. Terkejut semua. Lalu dia kata, mari kita zikir pada Allah, la ilaha illallah, la. Dan beberapa kalimah sahaja, accident dia mati. Moral storynya kita nak gambarkan bahawa manusia ni, kalau dah dia selalu terbiasa dengan zikrullah, tengok saat akhir nampak lara, lalai sikit dengan sebab kerana anak segini ni, tiba-tiba dia boleh patah balik, dia ingat balik, dia mati dalam keadaan la ilaha illallah.
Ini orang yang istiqamah. Istiqamah. Kita tengok, inilah kelebihan orang istiqamah. Kita tengok lagi tuan-tuan, istiqamah ni, macam mana cara kita nak dapat istiqamah? Nombor satu, kita kena doa kepada Allah untuk kita istiqamah. Doa yang banyak Nabi baca adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membalikkan hati, sabitkanlah hati aku atas agama kamu dan atas taat kepada kamu. Ni kena baca. Ada riwayat kata minta Allahumma inni as'alukal istiqamah. Ada kata sebut wa muwafaqatal istiqamah, maknanya doa pada Allah minta istiqamah. Nombor dua, untuk mendapat istiqamah ini, kita pilih kawan-kawan yang beristiqamah. Jangan kawan teruk pada kita. Kita dah rasa selesa lalu, dia teruk dah aku. Dah. Cari yang istiqamah. Kerana Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhaliluh. Manusia ni mengikut kawan agama kawan dia. Mu tengok siapa dia kawan. Dia kawan orang baik, insya-Allah dia baik. Dia kawan orang jahat, saya tak apa Syekh, kawan dengan siapa, dengan orang jahat, dengan isak dada apa-apa. Iman saya kuat. Jangan harap mudah jadi dia pilih kawan baik, insya-Allah. Nombor tiga, dia pilih suasana tempat yang baik, bi'ah, environment yang baik. Kalau kampung taman tu kaki baik, insya-Allah kawasan tu baik. Tapi hak ni penyamung, hak belakang tu perokok, hak sebelah tu pencuri, hak sebelah tu kaki dada, letih. Letih tuan-tuan. Tak jadi baik. Bahasa pun jadi kasar. Tapi kalau kita tengok tempat baik semua jadi baik. Tengok orang mari masjid ni, ini baik semua. Betapa baiknya duduk tiang, kadang-kadang boleh tidur. Warung. Baik. Tak ada orang nak marah-marah gitu, tak ada. Baik. Tapi kita tengok tempat lain, kesian tuan-tuan. Sebab itu pilih tempat baik. Orang Arab zaman dulu kata apa? Khuzil jara qabla dari wal rafiqa qabla tariqi. Mau pilihlah kawan, pilihlah rumah, pilihlah jiran sebelum pilih rumah. Pilih jiran. Ni jiran baik, okey. Kita dak lokasi rumah baik, tepi tak payah. Anak kita terpengaruh, keluarga kita terpengaruh, kita pun terpengaruh. Tapi orang baik. Kita ni tak macam saya ni bukan orang rajin malah. Tuan-tuan pun lebih kurang saya juga. Mana kita tak rajin sangat. Cerita sebenarlah ni. Tapi bila kita pergi Mekah, siapa Mekah, orang pakat pergi masjid semua, pergi masjid. Orang muka-muka ni hak pernah pergi masjid, tuan-tuan, pergi Mekah. Kalau sembahyang Jumaat tu masuk waktu pukul 1.20, dia tak pergi pukul 1.20. 10.20 gitu dah. Sini kosong ni. Itu pun gitu orang. Tak dia masuk belakang Tok Imam Mekah dah. 10.20 tu duduk dataran, jauh dah. Dekat 800 meter daripada Tok Imam. Ini cerita benar. Musim haji ni bukan saya buat. Sebab kita duduk dalam suasana baik, jadi baik. Sebab itu nombor 4 nak jadi baik, nombor 3 nak jadi baik, duduk kawasan orang baik. Nombor 1 saya kata doa. Nombor 2 pilih kawan baik. Nombor 3 pilih, dia panggil suasana tempat yang baik, jiran yang baik, kampung baik. Nombor 4, kita kena baca sejarah orang-orang istiqamah. Baca hayatus sahabah, hayatut tabi'in,
Kita baca ulama-ulama bagaimana dia istiqamah luar biasa, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita tengok seorang ulama tu, kita nak ambil air kaki dia pun tak boleh. Nak ikut dia sikit pun tak boleh. Cerita orang hebat zaman dulu. Cerita ini saya baca, kalau tak silap, apa yang dinukilkan oleh Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, tentang Sayyidut Tabi'in yang terkenal, Uwais Al-Qarani. Sayyiduna Uwais Al-Qarani ni orang Yaman, yang Nabi kata dia ni orang hebat benar, doanya mustajab. Uwais, dia orang yang terkenal berbakti pada ibunya. Dia pernah kena sakit, doa dia Allah tinggal sikit, satu je sakit dia, kulit putih tu, akhirnya hak lain sembuh. Dia orang yang mewakafkan diri dia kerana Allah saja, cinta Allah. Bila nama dia terkenal, Sayyidina Umar pergi Yaman cari dia, lepas pada tu dia lari, orang tak tahu dia kat mana. Satu hari seorang ahli tasawuf besar, kata silap namanya Ar-Rabi' ibn Khaysham, dia tengok Uwais Al-Qarni dalam masjid duduk. Ya, pokok ni dia tak jadi tak email, tuan-tuan. Dia senyap je, dia tak geger macam kita, senyap. Jadi ulama besar ni tahu ni Uwais Al-Qarni, dia pun tunggu. Sudah semai subuh tunggu, kawan tu tak gerak dengan zikirnya sampai kepada duha, sembahyang pula sampai ke zuhur, tunggu, sembahyang pula sampai ke asar, tunggu, zikir pula sampai maghrib, tunggu, sembahyang pula sampai ke isyak, tunggu, sembahyang pula sampai pula hampir 3 hari tak gerak ibadah. Depok ni kaki puasa tu kan, hari kejap ni boleh dah minum sikit. Dia tak macam kita, ada makan lepas ni. Kita lain mazhab makan ni. Lalu kata dia, kalau orang macam ni tak boleh ganggu lah. Dia tak sempat nak selfie, tuan-tuan. Selfie tak ada, ambil gambar betul tak? Tak ada. Orang macam ni tengok istiqamah. Kita baca tengok Allah istiqamah dia. Tengok kesungguhan dia tu. Ada orang-orang macam ni, bila kita baca, kita kata kita fikir tak sama dengan dia fikir. Tuan-tuan tengok macam mana cara kehidupan mereka ni, memang luar biasa. Kita boleh hidup sehari saja cara mereka, kita tak apa. Pelik orang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita boleh hidup satu hari zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, saya ingat kita semua jadi tok wali lah, pakat baik habis. Sayyidina Umar, syaitan takut dia, kita syaitan member. Susah, memang susah. Keadaan berbeza. Itu realiti mereka yang hebat. Jadinya tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tak nak cakap panjang sebab masa pun tuan-tuan nak beribadat, nak berehat dan seumpamanya. Yang penting bukan banyak lama ceramah, tapi kita boleh faham dan untuk kita amalkan. Bersama kami ni banyak buku-buku. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ni ulama tua, mati dalam usia hampir 90 tahun. Mati dia, mayat dia diiringi 1 juta manusia. Ni ulama tafsir yang hebat, Masya Allah. Kaya, dia sedekah harta dia, dia bina hospital kampung dia. Ni orang ni luar biasa. Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid, orang ni tuan-tuan pelik. Ni doktor perubatan. Orang ni mati 2015 baru ni. Dia mengislamkan orang 11 juta manusia. 11 juta, bukan 11 orang, 11 juta. Dia bina masjid 5,700 buah masjid.
Ni banyak lagi lah dia buat ni orang ni. Hebat sangat. Masa peliharalah. Dalam buku ni buku yang paling saya sayang. Bagaimana kita perlu time management dan quality time dalam hidup kita. Guna sebaik-baiknya. Saya kisahkan macam-macam tokoh yang ulama silam, moden, tokoh cendekiawan bak masa. Tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Yang ini untuk anak-anak kita. Macam mana istiqamah, iltizam, mulazamah ilmu dan seumpamanya. Bayanin nas isu-isu semasa. Yang kalau nak tanya undi umur 18 tahun, I want to touch a dog, Pokemon Go, isu web, isu istihad harta, isu sebatan syar'i, macam-macam. Apa-apa itu kita jawab. Halal dan haram dalam Islam, buku ni sepatutnya kita miliki. Ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Daripada buku ini banyak sangat apa yang kita nyatakan berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan isu-isu semasa. Sekarang ni kita kata Heineken, kita kata isu smoke ghost dan seumpamanya, macam-macam lah. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawi. Allahumma jannibna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.